Okay, good morning for everyone for coming my class. Okay, hari ini kita akan discuss untuk bab 9 dan bab 10. Okay, harap kamu semua sudah buatlah. Okay, so kita pergi kepada soalan yang pertama untuk bab 9. Okay, lukis dan labelkan susunan atom dalam alloy di ruang yang disediakan. Kemudian isi tempat kosong. Okay, so yang ini dia suruh buat alloy. So, apa macam mana alloy? So, maksudnya dekat sini, dia mesti ada satu atom yang besar, iaitu atom asing. Okay, kemudian kita ada atom yang asal. Okay, dia punya atom yang asal, iaitu dia punya tu mesti sama saiz. Okay, semuanya mesti sama size. Okay, so letak satu lagi untuk atom asing. Okay, pastikan atom asing ini kamu letakkan di antara atom-atom yang asal, pure metal. Okay, this is a pure metal. So make sure you punya pure metal ini adalah semuanya adalah sama size, and your fluorescent atom also. Ini kena rapat dah, saya dah letak rapat. So then you must be label. So ini adalah tebal sangat. Ya, cikgu. Tebal sangat. Tak cantik kan Murali? Ish, kan dah tak cantik dah. Okay, tak apa. So kita buat tebal sikit yang ini, yang ini. Cantik tak saya punya whiteboard baru? Murali, cantik tak whiteboard saya? Cantik, cikgu. Cantik kan? Baru beli berapa? Murali, kau tak tanya ke berapa harga? Okay, so ini adalah atom asing. Kenapa dia tebal lagi? Ya Rabbi. Okay, yang ini adalah kita panggil that is a forage atom, atom asing. So ini adalah atom asing. So ini adalah untuk atom yang apa asal dia, kita pakai apa? Forage atom asing, logam tuling. Okay, logam tuling. Logam tuling. Logam atom logam asing. Label ya. Okay, ini adalah atom logam tuling. Logam tuling. Okay, seterusnya proses yang berlaku. Apa Murali? Apa proses ni? Alloy. Apa namanya? Pengaloyan ke, cikgu? Pengaloyan. So namanya adalah pengaloyan. Mana lagi? Pengaloyan. Korang belajar bersama ke Murali dengan Tanesu? Cikgu. Oh, Ben. Belajar bersama. Ya, cikgu. Okay, so good. So next, for the next question. Okay, tujuan. Okay, what the aim of the process? Apa tujuan pengaloyan? Apa tujuan pengaloyan? Yang pertama, untuk menjadikan lebih kuat. Menjadikan kuat. Okay, lagi? Tahan. Tahan apa? Tahan. Lagi satu. Satu lagi. Lagi dua. Lagi satu apa? Buka buat 9 untuk alloy. Apa lagi satu? Lebih shining. Shining tu apa? Lebih berkilat. Bersinar. Berkilat. Berkilat. Okay. Pandai kita. Tanesu mana Tanesu? Tak tahu, cikgu. Saya pukul dia di dalam. Iya. Ya, cikgu. Dia ni mesti tidur dah tu. Tapi malam tadi dia sudah balas mesej saya. Okay, so refer kepada buku teks untuk kita carikan what the main atom for the steel untuk keluli dan forage atom dia apa ya. So, tolong bacakan jawapan kamu. Okay, Hamizan. Untuk keluli, what the main atom? Keluli steel. Hamizan line okay Hamizan ni? Line okay Hamizan okay ni?
Okey, okey. So, untuk jawapan yang untuk keluli. Okey. Apakah main atom dia? Atom utama tu maksudnya logam asal dia. Logam tulen dia, yang asal dia. Iron tu apa? Iron. Iron tu apa dalam bahasa Melayu? Besi. So, atom asing dia apa? Karbon. Karbon. Betul. So, next. Untuk gangsa, atom utama dia apa? Copper. Cuprum ataupun copper. Okay, cuprum. So, untuk atom asing dia? Tin. Timah. Timah tin. Dalam bahasa Inggeris, timah. Tin. Okay, loyang? Cuprum. Untuk atom asing? Zinc. Okay, pewter. Kawan-kawan yang lain semak ya. Pewter timah. Tin. Okay. Untuk atom asing? Coprum. Dengan antimoni ataupun antimoni. Oh, cuprum ataupun antimoni. Apa kita ambil cuprum je lah. Duralumin. Aluminium. Aluminium. Atom asing? Coprum. Magnesium. Magnetite. Cuprum, magnesium. Kita ambil dua je. Okey, kemudian. Okey, pergi kepada Ruben. Okey, Ruben. Okey. Untuk apa kegunaan pula? So, untuk keluli nak guna buat apa? Untuk keluli bina bangunan atau jabatan. Bina bangunan jambatan. Okey, so dalam ni untuk kenderaan dan jambatan. Okay, untuk gangsa. Yang piala. Piala, patung ni. Patung dan pingat. Ke patung pingat ke piala dan bingkai gambar? Yang mana satu? Patung dan pingat lah kan? Patung kan? Monumen. Okay, loyang. Loyang buat kunci alatan muzik. Alatan muzik. Loyang Loyang, alatan muzik. Pewter. Piala. Bingkai gambar. Okey, duralumin. Kapal terbang. Okey, good. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah ialah ala yang mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Apa nama dia? That is a Superman. Jawapan? Dia tanpa rintangan. Ingat tak yang macam kita belajar monorail tu? Kenapa dia boleh laju je? Ingat tak? Good. Superconductor. Bukan Superman ya, Mizan? Bukan ya? Bukan Superman ya? Superconductor. Okay, next. Komponen utama kaca ialah silika atau kaca, glass. Silika. Nama silika, selain daripada silika apa namanya? Silikon? Dioxide dalam bahasa Inggeris. Kenapa tak cantik? Silikon dioksida. Okay. Seramik diperbuat daripada Seramik buat daripada mana? Tanah liat. Nama dia tanah liat. Betul lah tu aluminium kau cakap tadi, Mizan. Betul. Itu yang untuk bahan bawah tu. Yang telah dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Komponen utama tanah liat ialah baru sebut aluminium. Apa aluminium silikat? Aluminium? Betul. Saja saya bagi kamu confuse sikit. Bukan aluminium oksida ya. Kenapa atas boleh silikon dioksida, bawah aluminium oksida tak boleh?
Suka hati cikgu je kan. Komponen utama tanah liat adalah aluminium silikat. Okay, that's why dia buat untuk seramik. Kau tahu tak seramik tu apa? Ingat tak apa contoh-contoh seramik? Macam pinggan yang Pinggan mak kamu yang cantik-cantik tu kan. Lepas tu bila ya. kamu pecahkan, apa mak kamu buat? Mak kamu akan jadi macam sini. Detain punya. Pandai. Okay, so kita buat ini. Okay, ini adalah, okay, so jom kita isikan tempat kosong. Okay, kita isikan tempat kosong. Kita nak warna inilah. Okay, so apakah nama proses daripada etina menjadi polyetina? That is a pempolimeran. Daripada polyetina nak jadi etina. penyah polimeran. Penyah polimeran. Penyah polimeran. Aminuddin mana? Mizan? Tidur. Tidur. Kau tak gerak dia. Dia tadi internet kau hari ni. Penyah polimeran. Okay, etina. Etina tu adalah Monomer. good, monomer. Okay, etina adalah monomer. Okay, polyetina ialah polimer. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, so jom kita jawab sama-sama. Okay, nyatakan monomer bagi getah asli. Dalam buku teks ada tak? Ada kan? Isoprena. Protein, acid, nucleic. Acid, amino. Good. Acid, amino. Kanji, glukosa. Femol, kenapa senyap saja? So, Pavitra, Saya di luar Ligo. dekat luar kamu ngorat orang Dekat kerja. Kau kerja. Okey, sambil dengar. Sudah siap ke kerja? Kerja cikgu dah siap belum? Kenapa belum? Jom. Okey, jom. Kita buat nanti lepas ni buat ya, Femon. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke bawah. Okey, isi tempat kosong untuk getah asli. Okey, getah asli. Okey, getah asli that is a isoprena. Okey, isoprena. Okey, yang tengah-tengah. I ni apa? Nak warna apa yang cantik lah? Warna. Ni adalah molekul getah. Kalau tak tahu tak apalah. Molekul getah. Okay, molekul getah tu maksudnya isoprena kat sini. Bila dah bercampur banyak-banyak, kita panggil dia polyisoprena. Okay. So that is a polyisoprena. So saya tulis kat sini. Okay, saya tulis kat sini. Ini adalah dalam ni. Ataupun kamu boleh tulis kat sini. Polyisoprena. Okay. Dikelilingi. Molekul getah ni dikelilingi oleh siapa? Membran. Okay. Membran apa? Membran protein. Membran protein. Okay. Membran protein. Okay. Membran protein. Colorful hari ni kita punya nota. Okay. Kita pergi yang ini. Yang negatif-negatif ini. Ini apa namanya? Ini adalah charge negatif. Charge negatif. Oh, colorful. Okey, kemudian pergi kepada soalan nombor 6. Larutan menggumpalkan lateks. Apakah larutan yang menggumpalkan lateks? Larutan yang menggumpalkan lateks. Asid ke alkali? Asid. So, asid. Okay, contohnya, bagi contoh, asid. Asid. Etanoik. Okay. So, yang mencegah penggumpalan lateks, siapa? Alkali. Contoh, bagi contoh. Ammonia. Ammonia.
Okey. Ammonia mencegah penggumpalan lateks. Okey, isi tempat kosong kat bawah pula. Okey. Apakah ini? Okey, lateks. Tambahkan apa untuk menggumpal? Tambahkan Ethanoic acid. ethanoic acid. Asid ethanoic. Okey, so apakah ciri-ciri getah yang getah yang tergumpal? So apakah ciri getah yang tergumpal? Getah yang tergumpal ni maksudnya pure getah asli. Getah asli ni apa? Dia keras ke dia lembut? Keras. Keras. Tak, getah asli ni yang selalu kalau kamu nak buat apanya sarung tangan. Itu apa? Lembut ke keras? Lembut cikgu. Dia lembut. Okey, itu adalah getah asli. Lembut. Selain daripada lembut, Fleksibel cikgu. dia tahan tak dengan haba yang tinggi? Tak tahan kan? Tak tahan. Okey, dia tidak tahan haba yang tinggi. Tidak tahan haba tinggi. Okey. So apabila dipanaskan. Okey, apabila dipanaskan. Cair. Dia akan bukan, jawapan dia kat sini dia kata bukan tidak tahan haba. Jawapan dia kat sini dia bagi adalah melekit. Salah. Bukan tidak tahan haba. Dia memang ciri dia tidak tahan haba, tapi sebab kan bawah ni ada apa namanya? Dia punya jawab ayat dia untuk apabila dipanaskan, so dia akan melekit, sticky. Dia akan melekit. Okey, getah yang tergumpal ni akan jadi getah tervulkan. Apakah nama Y? Bahan apa yang kamu masukkan untuk jadikan dia getah vulcanized rubber? Ammonia acid. Salah. Mula dengan S. Sulfur cikgu. Good. Sulfur. Pandai. Okay, sulfur. Okay, nama proses? PEM. Vulkanan. Dalam bahasa Inggeris, vulcanization. Vulkanan. Okay. So, bagi saya, apakah ciri untuk getah yang tervulkan? Tahan panas cikgu. Keras. Lagi? Tahan haba yang tinggi. Boleh? Tahan haba yang tinggi boleh tak? Tahan haba. Boleh? Tahan haba boleh. Okay, tahan haba. Okay, next. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Getah tervulkan digunakan untuk membuat, nak buat apa? Kenderaan. Tayar kenderaan. Good. Tayar. Tayar. Kita guna buat tayar. Tayar kenderaan dan boleh tak buat tapak kasut? Boleh cikgu. Boleh. Selain daripada tu nanti cari sendiri ya. Tayar, kenderaan dan tapak kasut. Okey. Habis untuk bab 9. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk bab 9? Tadi cikgu. Tak ada ya. Okay, harapnya kamu semua siap. Bab 9 ni apa tajuknya Muradi? Kimia dalam industri ya? Ya cikgu. Kimia dalam industri. So bab 10 apa tajuk? Bab 10 tajuk dia Kimia dalam perubatan dan kesihatan. Kimia dalam perubatan. Okey, so kita tengok bab 10. Kimia dalam perubatan. Okey, so kita tengok. Okey, kamu nampak kan? Nampak ya? Okey, ialah rawatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi. Apakah jenis perubatan tersebut? Apa dia Hamzah? Apa? Perubatan tradisional. So, perubatan tradisional. Okey, nombor 2. Ialah rawatan yang menggunakan teknologi moden dan bahan kimia sintetik. That is a perubatan Modern. komplementari. Dia ada penggunaan antibiotik dan radioterapi. So, perubatan moden. Okey. Ialah rawatan yang menggunakan pelbagai kaedah berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Contohnya macam hemopati dan akupuncture. Itu perubatan Komplementari.
Komplementari. Perubatan. So, kalau saya tulis, so kamu semua kena tulis juga ya. Kalau yang tak buat tu. Okay, komplementari. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, kita pergi next. Terdapat 3 jenis ubat moden, iaitu okay, Hamizan. Antibiotik. Antibiotik. Saya tak dengar suara Pavitran lagi. Analysis. Satu lagi. Psikobiotik. Psikoterapeutik. Okay. Fungsi asid askorbik ialah meningkatkan keimunan. Fungsi apa? Asid askorbik sebagai apa? Untuk meningkatkan keimunan. Vitamin. Dia vitamin apa? Asid askorbik yang macam-macam buah orange ke, lemon ke. Ya. Vitamin C. C. Okay, vitamin C. Okay, nombor 4. Seperti penicillin hanya boleh diambil atas pengawasan dan preskripsi doktor. Apa itu? Penicillin. Contoh penicillin apa? Ini ubat apa? Penicillin. Cari Pak, penicillin. Ya, penicillin adalah antibiotik. Penicillin adalah antibiotik. So, antibiotik mesti di bawah pengawasan doktor. Okay, antibiotik dapat membunuh. Dapat membunuh apa? Tapi dia tak dapat membunuh tu. Apa? Dapat membunuh apa? Infectious bacteria. So, dia dapat membunuh bakteria. Okay, dapat membunuh bakteria. Tapi dia tak dapat membunuh V. Apa V? Cikgu. Virus. Virus. Antibiotik dia boleh bunuh bakteria, tapi dia tak dapat bunuh virus. Contohnya macam coronavirus. Kenapa kamu tak boleh kalau dah dapat coronavirus, kenapa tak boleh dia makan antibiotik? Tak boleh. So macam mana kita nak bunuh virus ni? Pakai apa? Virus. Kita kena pakai pakai mask pula. Duduk diam-diam. Pakai apa? Sebab itu yang sekarang ni orang kata pakai vaksin. Untuk nak bunuh virus, kita kena pakai vaksin. Sebab itu sekarang ni kerajaan sedang mencari, sedang mengkaji, apakah vaksin yang sesuai untuk mengubati coronavirus. Kalau bakteria ni, antibiotik dah boleh dah bunuh bakteria. Tapi kalau ada virus, dia tidak dapat nak bunuh bakteria, hanya vaksin sahaja. Sebab itu kenapa kamu daripada kecil memang ibu kamu dah bawa pergi hospital untuk cucuk ambil vaksin. So pergi kepada soalan yang seterusnya. Lengkapkan ruang perkataan yang sesuai. 2. Apa oksigen? Ini apa? Pembentukan apa ni? Dalam soalan dah ada dah jawapan. Ni, apa? 2. Radikal bebas. Okey. Rubendran, apa maksud radikal bebas? Cari dalam buku teks sekarang. Apa maksud radikal bebas? Cakap je radikal bebas tapi tak tahu apa maksud. Atom atau molekul yang kekurangan satu elektron. So, atom atau molekul yang kurang elektron. Kurang elektron. So, maksudnya kamu tengok sini. Oksigen, oksigen dia ada 2, 4, 6.
ada 6 elektron. Yang mana 6 elektron ini, 6 elektron ni tak stabil. Tak stabil. So, dia mesti nak stabilkan. So, that's why dia akan combine dengan satu lagi oksigen untuk jadikan dia stabil. Okay, B. Dihasilkan dalam badan akibat tekanan mental dan fizikal dan daripada persekitaran luar seperti pencemaran udara dan pendedahan kepada radiasi. Ya Allah, anak aku. Pendedahan kepada radiasi. Okey. Apa dihasilkan dalam badan akibat tekanan fizikal? Dia orang balik pukul 12.30 kan? Bang, orang balik 12.30. 12.30 dah balik. So, apakah jawapannya? So, ini pun jawapannya adalah radikal bebas. Radikal bebas, okay? Seperti pencemaran dan pendedahan kepada radiasi. Okey, nombor 6. Ialah suatu bahan yang menghalang bahan yang lain seperti radikal bebas daripada melakukan pengoksidaan. Apa itu? Bahan anti apa? Dia nak halang proses pengoksidaan. So, Antioksidan. dah lupa ni. Macam berkarat je otak, ya tak? Nanti kalau cuti sebulan apa lagi berkarat ke dah hilang dah daripada radar agak-agaknya? Cikgu ada sik last cikgu. Ha? Di sik habis ni. Bila? Minggu ni last ni cikgu. Minggu depan last. Kau ingat mana boleh cuti? Dia sampai 18 hari bulan. Nanti Minggu depan ada sekolah ke cikgu? minggu depan tak ada sekolah. Minggu depan online lagi. Pavitran online lagi Pavitran. Tak ada cuti-cuti. Minggu depan, lepas tu minggu satu lagi lepas 18 hari bulan baru you cuti sekolah. Okey? Boleh? Kenapa cikgu? Minggu depan saya Yelah, minggu depan kita belajar online macam ni lah. Boleh? boleh cikgu boleh. Boleh. Kita tinggal lagi bab 11 dan 12 dia Pavitran. Sikit je lagi. Boleh? Okey. Nanti orang kata, netizen kata cikgu makan gaji buta. Betul tak? Nanti mereka tak puas hati dengan cikgu. Cikgu-cikgu ni asyik cuti aja, kan? Tapi kami semua buat kelas. Sian dekat kami. Okey. Sumber bahan antioksidan termasuklah sayur, buahan, bijirin dan makanan tambahan. Seperti Pavitran, jawapan. Vitamin apa? Hamizan dah hilang dah. Hamizan, vitamin apa Minan? Vitamin apa cikgu? Vitamin C. Lagi vitamin E. Lagi satu lagi. Bukan vitamin. Ini apa namanya? Lycopena. Dalam buku teks ada Pavitran. Beta. Liko apa tadi? Liko apa? Lycopena tu contohnya apa? Rubendran. Papaya. Okey, beta carotene. Beta carotene apa contohnya? Karut. Bahasa apa lah korang ni? Beta carotene aku. Okey. Okey, 2 bab. Okey, ada lagi ke sambungan? Tak ada dah ya? Okey, 2 bab. Okey, sampai bab ini sampai page ini je kan? Kita punya untuk bab 10. Betul? Ya, cikgu. Okey, so minggu depan kejap je kan tengok. 20 minit. 20 minit aja. Mana 20 minit? Tadi kita mula 11.10. 30 minit. Okey, so siapa yang dah siap, siapa yang tak buat lagi tolong buat dan fillkan all the blank in the blank. Kemudian kita tengok kehadiran untuk hari ini. Okey, 2 orang daripada 4A2. 2 orang daripada 4A2. So 4A1 ada berapa? 1, 2, 4 orang. So makin kurang orang kita. Tak apalah. Okey, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Okey, Pavitran.
Cikgu. Kita tinggal minggu depan saja tinggal sekolah. Kenapa tak ajak kawan-kawan sekali? Kawan-kawan semua busy, cikgu. Busy kerja? Busy kerja. Kerja. Oi. Banyak dah duit boleh belanja cikgu dah lepas ni. Kerja tidur, cikgu. Bukan kerja dari luar. Kerja tidur. Tengok Femol. Femol dia kerja. Femol you kerja apa Femol? Dia senyap je. Okay, so thank you for coming my class. So 2 orang daripada kelas 4A2, 4 orang daripada kelas 4A1. Okay, thank you for coming Femol, Hamizan, Murali, Pavitran, Rubendran. Okay, so see you again in next class minggu depan. Sekejap je, 30 minit je cikgu minta. Cikgu tak buat 2 jam pun. Okay, so terima kasih sempat datang. So kita jumpa lagi minggu depan. Okay, see you again. Bye-bye.